Ini Danish atau kita panggil sebagai Abel Spek. Dia seorang yang ceria, gila-gila dan suka menangguhkan kerja. Nak dijadikan cerita disebabkan Abel asyik dengan dunianya, main game tak berhabisan. Jadi tanggungjawab dia terhadap tugasan yang diberikan pun terkendala. Rakan-rakannya juga cuba untuk mengingati dia akan tugasan yang perlu dibuat. Mereka cuba untuk menelefon Abel sendiri. Namun, panggilan tak dijawab, mesej tak dibalas. Akhirnya, mereka pun hampa. Perkara ini berlanjutan sampailah suatu hari, Abel menerima notis WhatsApp daripada rakannya Adam. Apa lagi? Maka bermulalah momen-momen panik buat Abel. Dia mulai bertanyakan 1001 persoalan yang terlindung oleh sifat malasnya sebelum ini. Setelah lena diulik mimpi, akhirnya Abel tersedar yang dia sudah berada dalam bahaya sekarang. Jadi dia pun dengan gigihnya, dengan penuh azamnya menyiapkan tugasan yang diberikan dengan bantuan ChatGPT. Tapi malamnya dia terus mengambil semua isi yang ada dalam ChatGPT tanpa mengambil kira sahih atau tidak dan tanpa sebarang modifikasi. Setelah berjam-jam bergadang menyiapkan tugasan yang diberikan, akhirnya Abel berjaya menyiapkan tugasan tersebut walaupun hasilnya agak cincai dan waktu submission tinggal lagi 5 minit. Demikianlah kisah Abel Spek, si penangguh kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bahagian pengenalan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis impak negatif Artificial Intelligence AI dalam pendidikan. Tumpuan kami juga adalah dalam kalangan pelajar dan pengajar universiti. Menurut Astro Awani 2019, kecerdasan buatan atau yang lebih dikenali sebagai teknologi AI amat popular pada masa ini kerana teknologi AI dapat menjimatkan tenaga dan masa manusia dalam menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks. Namun, terdapat impak yang negatif sekiranya digunakan secara berlebihan dan tidak terkawal, terutamanya dalam pendidikan. Oleh itu, pemilihan responden hanya dikhususkan kepada pelajar-pelajar dan pengajar di universiti. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan buruk dalam penggunaan AI terhadap pelajar. Kaedah pengisian data pula, kami menggunakan kaedah Google Form bagi memudahkan proses penganalisian data. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti kesan buruk dalam penggunaan AI terhadap pelajar. Objektif kedua, mengenal pasti kebergantungan terhadap teknologi AI terhadap sikap pelajar dalam jangka masa panjang. Objektif ketiga, mengkaji kesan AI terhadap pendidikan. Okey, seterusnya kita beralih kepada metodologi. Kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian kami adalah kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kami menggunakan Google Form untuk membuat soal selidik dengan menyebarkan di dalam media sosial. Seterusnya, mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh daripada pelajar universiti. Kedua, kami mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan menemu buah responden yang relevan dengan objektif serta merakam dan menulis nota pandangan responden kami iaitu Dr. Faradi, salah seorang pensyarah di universiti kami. Dengan video yang diperolehi itu, kami akan meneliti dan menganalisis data. Seterusnya, saya akan merungkaikan bukti kajian ini melalui kajian soal selidik dengan menggunakan kaedah Google Form dan tembuan. Menurut hasil kajian dari objektif pertama iaitu kesan buruk AI terhadap pelajar menunjukkan sebanyak 39.1% sangat bersetuju dengan pelajar menggunakan Artificial Intelligence AI untuk menyiapkan tugasan atau nota. Walaupun bagus pelajar menggunakan AI untuk berbuat sedemikian rupa, namun jika digunakan secara terus dan tidak merujuk sumber lain selain AI, dikhawatiri sumber AI itu sendiri kurang tepat. Secara tidak langsung, sumber pengetahuan pelajar tentang dunia hanya terhad kepada AI. Selain itu, dari objektif kedua iaitu sikap dalam jangka masa panjang. Menurut temubual kami bersama Dr. Faradi, pelajar terlampau bergantung kepada AI
sehingga hilang daya kreativiti untuk mengkaji. Oleh itu, sebanyak 42.2% sangat bersetuju bahawa pelajar sukar menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi. Kebergantungan terhadap teknologi ini menunjukkan pelajar tidak boleh berfikir dengan kreatif, secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan otak pelajar. Di samping itu, objektif kajian yang ketiga ialah kesan AI terhadap pendidikan. Menurut dapatan yang kami peroleh, sebanyak 67.2% yang sangat bersetuju dengan menyatakan plagiarisme menyalahi undang-undang. Kemudian Dr. Khairul Nizam Muhammad Noor mengatakan, menurut beliau, tindakan plagiarisme seperti ini boleh dikenakan tindakan di bawah kaedah 6, kaedah Universiti Tata Tertib Pelajar tahun 1999, di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Antara nilai patriotik dalam kajian ini adalah setiap masyarakat perlu bijak dalam menggunakan teknologi yang sedia ada agar kita dapat membendung implikasi negatif teknologi AI dalam pendidikan pada masa akan datang, supaya golongan pelajar tidak sepenuhnya bergantung kepada AI. Jadi berdasarkan kajian ini, saya dapati yang beberapa pihak perlu memainkan peranan mereka dengan pentingnya supaya kita dapat mengelakkan kesan-kesan negatif daripada penggunaan AI yang terlalu banyak. Antaranya, para pelajar perlulah amanah dalam melakukan kerja mereka, di mana mereka tidak boleh memplagiat hasil daripada AI secara terus. Seterusnya, para pengajar pula hendaklah menekankan tentang kesan-kesan negatif AI pada pelajar supaya dapat mengelakkan mereka daripada terkena tempias, memplagiat dan sebagainya. Jadi pada pengalaman saya sebagai seorang pelajar hubungan awam, social skill saya terasa sangat penting, di mana kami komunikasi secara efektif kepada semua, dan komunikasi itu adalah sangat penting dalam menyampaikan kefahaman yang tinggi kepada para pendengar. Jadi penggunaan AI bagi kami adalah sangat tidak relevan. Hal ini kerana apabila kami menggunakan AI untuk menyiapkan sesuatu kerja atau sesuatu kajian, hal ini akan merendahkan kami punya kefahaman terhadap isu tersebut dan menyebabkan penyampaian yang tidak efektif kepada para pendengar. Jadi saya berharap kita dapat memberikan peranan masing-masing dalam memperkeras isu-isu negatif berkenaan AI ini. Dan daripada saya, terima kasih. Kesimpulannya, tidak dapat disangka lagi teknologi artificial intelligence tidak asing lagi untuk para pelajar pada zaman kini. Namun, adakah kemudahan tersebut digunakan sebaiknya atau sekadar mengambil kesempatan di atas kesenangan yang diberi? Itulah tujuan kami melakukan kajian ini. Kami ingin mengenal pasti keburukan penggunaan teknologi AI terhadap para pelajar. Jika penggunaan teknologi AI terus menjadi rujukan utama tanpa perlu mereka berfikir, kita akan dapat lihat bagaimana tahap pemikiran mereka akan terus menurun. Mungkin di atas kertas keputusan mereka cemerlang, tetapi sebaliknya tidak. Bagaimana kita ingin melahirkan seorang insan yang boleh memimpin negara kita pada masa hadapan jika semuanya bergantung kepada teknologi AI semata-mata? Kami berharap kajian kami akan membuka mata semua pihak yang bahawasanya penggunaan teknologi AI mempunyai implikasi-implikasi yang negatif dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih.